الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الإعاطيك بسم الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الإعاطيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya maka kita berada di dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke saat ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala biarlah kurniaan seperti itu berpanjangan kepada kita hinggalah ke akhir hayat kita, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Al-Anbiya ayat 2. Yang bermaksud tiada datang akan mereka itu peringatan daripada Tuhan mereka yang berdatang-datang sedikit-sedikit Quran turun itu melainkan mendengar mereka itu akan dia, dan mereka itu bermain-main istihza, mengolok-olok. Ini keadaan orang kafir, keadaan orang musyrikin, keadaan orang yang ingkar dengan ayat Quran. Allah Ta'ala turun Quran kepada mereka melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW untuk mereka mengetahui dan beriman kepada Allah SWT dan mengaku bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah Nabi yang akhir zaman. Allah Ta'ala turun ayat kepada mereka satu demi satu supaya mereka dapat faham daripada Tuhan mereka yang berdatang sedikit-sedikit, turun sikit-sikit untuk mudah dipaham.
Quran turun itu melainkan mendengar mereka. Bukan mereka tak dengar. Ayat Quran dibaca oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi mereka bermain-main. Ayat Quran, seruan Nabi yang disampaikan kepada mereka hanyalah mereka untuk mempermain-mainkan. Untuk mempermain-mainkan. Walhal mereka tahu ini ayat Quran, wahyu Allah yang turun daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Tapi sengaja mereka bermain-main, meringan-ringankan ayat Quran, meringan-ringankan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di zaman itu saja perkara ini berlaku? Main-main ayat Quran ni, tak peduli dengan ayat Quran ni, tak ambil tahu dengan ayat Quran ni, ini Allah Ta'ala akan turun bala. Nabi minta kan, Nabi tak minta kan, Allah Ta'ala akan turun bala. Sebab mereka mempermain-mainkan. Tak kira lah zaman mana pun. Orang yang mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala, mempermain-mainkan ayat Al-Quran, memainkan Al-Quran, Al-Quran ni kalam Allah, bukan kalam yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW peringkat awal, kalau hampa tak percaya, kalau hampa tak beriman kepada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, hampa duk kata aku yang buat, aku yang tulis. Hampa tulis. Mereka kau dengar. Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum. Hampa bawa datang satu ayat daripada ayat Quran yang kamu dengar aku baca ni, hampa panggil wad'u syuhada'akum, panggil pendeta-pendeta kamu bawa satu ayat. Kalau boleh. Tak boleh. Pun tak percaya, tak percaya juga. Bahkan mereka mengolok-olok, mempermain-mainkan ayat Al-Quran. Itu sikap mereka apabila Allah Ta'ala turun ayat peringkat awal. Dia pemain-main, dia olok-olok saja. Walhal dia tahu Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dalam kitab mereka, kitab Taurat, kitab Injil. Dah sebut dah Nabi Muhammad akhir zaman. Itu keadaan orang yang tak mau kepada Al-Quran, tak mau kepada beriman kepada Allah SWT. Dia pun mengejek-ejek ayat Quran. Baik. Lahiyatan qulubuhum, lalai hati mereka itu daripada fikir maknanya. Orang Arab ni bila dengar baca Quran bahasa Arab, dia tahu dah, dia mengerti dah. Macam kita boleh lah kena fikir makna, tapi dia pada tahu dah. Lalai fikiran mereka, lalai hati mereka daripada fikir maknanya, tujuannya. Apakah ayat ini diturunkan, sebab apa? Dia pun tak fikir tu. Itu sikap mereka di zaman itu. Ini zaman Nabi duk ada tu. Nabi dah baca ayat tu kepada mereka. Satu tindakan, apabila mereka dengar ayat Quran, mereka sikap mereka orang kafir ni, orang musyrikin ni, yang pertama mereka permudah-mudahkan, yang ataupun mereka mengolok-olok ayat Quran. Bentuk olok-olok tu macam mana? Dengar buat tak dengar? Olok-olok lah. Faham ataupun tak faham, mereka buat takti, olok-olok. Macam tu lah, olok-olok. Boleh ke? Tak boleh. Satu.
yang dikatakan orang kafir ini bila dengar ayat Quran, yang pertama depa olok-olok, depa tak boleh. Yang tu satu. Kemudian wa asarrun najwal ladzina zalamu, dan sembunyi mereka itu akan berbisik-bisik mesyuarat pada barang yang membinasakan Quran dan menzahirkan fasid bagi manusia. Ini apa maknanya? Depa ada buat mesyuarat, berbisik-bisik, tak bagi tahu, sama-sama depa saja. Mesyuarat tutup, siapa pun tak tahu, rahsia. Dan menyembunyi mereka itu akan berbisik-bisik. Berbisik-bisik antara satu sama lain ni, mana bersembunyi. Apalah lagu ni Muhammad, lagu ni tu. Tu berbisik-bisik. Sama-sama depa. Mesyuarat. Pakatan mereka mesyuarat sama-sama mereka barang yang membinasakan Al-Quran. Bagaimana nak bagi Al-Quran ni penyebaran dia tak sampai kepada seluruh manusia pada waktu itu. Rancangan busuk mereka pada waktu itu dah ada dah. Bercakap pasal Al-Quran, bercakap pakai hukum Allah Ta'ala menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, mereka dah buat dah satu bantahan untuk Al-Quran ini tak dapat disibarkan kepada semua. Macam tu panggil mereka. Mesyuarat pada barang yang membinasakan Al-Quran. Bagaimana nak bagi membinasakan Al-Quran? Bukan koyak Quran, bukan bakar Quran, nak bagi peranan Al-Quran itu, mukjizat Al-Quran itu tak sampai kepada telinga orang. Satu. Dan orang tak, dia dapat tak bagi orang beriman dengan Al-Quran itu. Itu mesyuarat dia apa? Membinasakan Al-Quran. Kita jangan faham membinasakan Al-Quran itu depa ambil Quran, bakar orang tak. Quran pun tak buat lagi bersatu, tak cap lagi macam kita ni. Cuma tulis di dinding kayu saja. Batang-batang, pelepah-pelepah di tulang-tulang. Tapi dah ada ura-ura di kalangan musyrikin, di kalangan orang kafir pada waktu itu, supaya jangan tersibar luas Al-Quranul Karim kepada orang. Dia pun takut. Sebablah di kalangan orang yang bila mendengar Al-Quran akan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia pun tahu Quran ini bukan perkara main. Bukan perkara main. Dia pun takut tersibar Al-Quran itu di kalangan orang-orang yang lain. Memang betul. Orang yang paling hebat menentang Rasulullah SAW, siapa dia? Banyak di antaranya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang nombor satu juga di kalangan orang musyrik di waktu itu. Sayyidina Umar Ibn Khattab orang yang menjadi batu penghalang besar kepada da'iyah Rasulullah SAW, tak bagi berkembang. Dia orang yang pertama yang menghalang Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila telinga dia masuk ayat Quran, masuk Al-Quran, telinga dia terdengar itu dengan izin Allah. Ini orang nombor satu, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu dapat takut. Bila Sayyidina Umar Ibn Khattab dengar Al-Quran, Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada dia. Taufik dan hidayah kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Ibn Khattab bila dia dengar ayat Quran, segala panca indera dia, fikiran dia, kemahuan dia, nafsu dia yang nak menentang Nabi Muhammad SAW sudah hilang terus daripada diri dia. Lalu dia main bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan pedang. Ya Rasulullah, hari ini aku nak beriman dengan kamu. Ya Rasulullah, aku nak beriman dengan kamu, nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Muhammad SAW mendengar ucapan yang terbit daripada mulut orang yang mula-mula, orang yang jadi seteru dia, bila tebut orang nak beriman kepada Allah, nak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW,
Nabi Muhammad puji Allah dulu. Dia kata okey, Nabi tak kata baguslah hang nak masuk Islam. Nabi tak kata. Perkara ni bukan perkara yang boleh dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan boleh dirancang oleh Nabi Muhammad SAW. Perancangan daripada Allah SWT adalah benar. Bila Nabi Sayyidina Umar ke Ibn Khattab kata itu kepada dia, apa Nabi Muhammad jawab? Alhamdulillahillazi hadakallah. Alhamdulillahillazi hadakallah. Wahai Muhammad, alhamdulillahillazi hadakallah, aku puji bagi Allah yang memberi taufik petunjuk kepada kamu. Aku ni cuma sampaikan ayat Quran kepada kamu dan kamu dengar orang baca saja, tapi yang beri taufik dan hidayah kepada kamu ni ialah Allah. Inilah yang orang dok takut di kalangan orang-orang musyrik ataupun orang kafir di zaman sekarang ni, takut yang itulah. Takut orang beriman dengan Al-Quran, takut percaya pada Al-Quran, takut pegang pada hukum Allah Ta'ala. Takut tu, dia tahu. Tekan dia tak baca sejarah. Dia takut tu sangat. Dia takut orang Islam beriman kepada Allah. Dia jenis lawan lah yang kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu yang mereka berusaha supaya orang beriman pada zaman tu atau zaman sekarang ni, supaya orang mengalih pandangan daripada pegang hukum Al-Quran. Ini yang mereka takut. Yahudi atau Nasara atau Kristian takut, yang tu lah sangat. Hak lain mereka tak takut. Hak lain mereka tak takut. Mereka takut orang Islam pegang Al-Quran sungguh-sungguh, pegang wahyu Allah Ta'ala sungguh-sungguh, barulah mereka bergerun kepada umat Islam di waktu itu. Dia tahu akhir zaman orang Islam akan menguasai dunia ni. Dia tahu dengan Al-Quran. Lah ni sebab Allah, dia tak takut sebab orang lalai dengan Al-Quran. Kelalaian umat Islam di akhir zaman ini membawa kepada apa? Membawa kepada lemah iman mereka. Bila lemah iman mereka, macam-macamlah akan berlaku kepada umat Islam, sama di zaman itu atau zaman akhir. Lagi umat Islam tak lemah iman mereka, mereka tak akan boleh buat. Atau mereka habis-habis mesyuarat pada barang menasa Al-Quran, bagi Quran ni bercamuk dulu, bagi Quran ni berselerak dulu, baru boleh. Lagi orang Islam duk pegang pada Al-Quran, lagi itulah mereka tak berjaya. Mesyuarat pada barang yang meminasa Quran dan menzahirkan pasidnya, menzahirkan di kalangan orang Islam ni banyak pasid, banyak derhaka kepada Allah SWT, banyak engkar dengan Allah SWT. Oleh sebab orang tidak pegang Al-Quran. Kita pun suka tak baca Quran malam seminggu, tengok macam mana. Biar habis tu saya baca Quran malam seminggu. Baca, tak baca saja dah. Ataupun 2 minggu. Cukup dah. Lemah dah iman kita. Ustaz, saya tak baca seminggu pun tak lupa. Betul, tak lupa. Tapi Quran ni kena selalu diingatan di hati, di sanubari kita. Ingat pada Quran. Kalau tidak, lemah. Tu baru seminggu 2 minggu. Kalau setahun tak baca Quran, macam mana? Dalam duk baca pun lupa. Itu Quran. Sebab tu kita kena jaga, jangan Al-Quran itu jadi perkara yang kita boleh membuat perkara-perkara yang kita boleh melupakan Quran. Banyak cara-cara dia. Makan kita, bergaul kita, percampuran kita dan sebagainya boleh lupa Quran. Bila orang lupa pada Al-Quran, pada pandangan mereka, zahirlah kepasidkan di waktu itu. Banyak orang fasik bagi manusia. Nabi sebut, peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Nabi Muhammad, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Apa makna?
Kita nak pelihara Allah macam mana? Pelihara hukum Allah. Segala hukum hakam Allah kita kena pelihara, kita kena jaga. Sebab pelihara hukum Allah lah maka kita kena berperang dengan kafir harbi. Nak jaga hukum Allah, nak jaga agama Allah. Dalam kitab Aqidatul Najin menceritakan, Syekh dia kata, kita nak jaga hukum Allah lah. Untuk jangan nak jaga agama lah, maka kita boleh berperang dengan kafir harbi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saja-saja nak berperang boleh ke? Tak boleh. Apabila orang Islam lemah, orang tinggal hukum agama Allah Ta'ala, pelihara Allah bukan pelihara Allah, mana pelihara hukum Allah. Apabila kamu pelihara hukum Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Kalau satu jamaah, satu kumpulan yang memelihara hukum Allah, yang berpegang dengan hukum Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kumpulan tu. Pelihara daripada berbagai-bagai penyakit, hanya pelihara daripada bagai-bagai bala yang Allah Ta'ala turun, bagi hidup dalam keadaan kebaikan, hidup dalam keadaan aman damai. Kalau orang pelihara hukum Allah. Kalau lagi orang tak pelihara hukum Allah, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tak akan pelihara umat Islam. Kita duduk dengar penyakit-penyakit lah ni hasil daripada penduduk dunia ni sudah menderhaka kepada Allah Taala. Bukan saja-saja nak jadi penyakit tu. Corona virus 19 bertambah penyakit tu. Sebab lagi banyak orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, banyak orang yang fasid, banyak orang yang mengabaikan hukum-hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi macam ubat dulu, macam umat Nabi Allah Nuh AS, macam umat Nabi Allah Lut AS, Allah Ta'ala bagi sikit. Kita tengok bawah ni dalam Facebook, tengok baru 50 orang. Hari ni dah 85 orang dah. Ni di negeri kita. Sikit. Kuman dia ambil lagu mana? Wallahualam. Apabila banyak orang fasid, banyaklah penyakit itu akan muncul di kalangan tempat-tempat yang fasid itu. Na'udzubillah. Menzahirkan fasid bagi manusia. Mereka itulah yang zalim sekalian. Orang itulah yang disebutkan orang yang zalim. Orang yang selalu membisik-bisik supaya Islam terhapus. Ataupun orang Islam sendiri aduk bisik-bisik bagaimana kita nak bagi orang Islam lemah. Begitulah keadaannya. Dinamakan orang zalim. Kezaliman ini bukanlah kezaliman orang potong kepala orang pi buat seksa orang dah. Kezaliman tentang hukum Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab tahu hukum, mereka meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Sebab mereka hati hukum, mereka tak berjalan hukum Allah Ta'ala, mereka tak menjalankan hukum Allah Ta'ala, maka virus itu akan berkembang. Na'udzubillahi min zalik. Mereka itulah yang buat zalim. Pada masa itu orang musyrikin lah. Kalau masalah orang tak menjalankan hukum Islam. Pada zaman Nabi, lepas itu zaman kemudian daripada Nabi, zaman Fir'aun, Haman, pakainya itu orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tunjuk. Tapi Allah Ta'ala tak tunjuk lah. Dah tak tunjuk lagi. Kita ada seronok dengan kemewahan yang ada. Kemewahan-kemewahan yang tak kekal lama. Kita ada berbangga dengan itu. Sedangkan akhirat, perkara yang berhubung dengan akhirat, orang sudah lupa. Pada masa lupa, lahiyatan qulubuhum ni, pada lalai hati mereka itulah, pada waktu itulah Allah Ta'ala turun azab kepada mereka. Sebab mereka tak boleh fikir. Itu usaha orang-orang kafir, usaha orang-orang musyrikin, usaha orang Yahudi dan Nasara. Bila? Sampai kelar usaha mereka. Mereka mesyuarat, mereka buat apa ni, buat perancangan, bukan sibar di media, tak sibar. Mereka tak masuk penyebaran bagaimana nak menjatuhkan Islam dalam media, tak ada, dalam akhbar tak ada.
wa asarru najwa, depa rancang mereka dalam apa, dalam sembunyi. Depa tahu. Kita orang Islam tak ada rancangan sembunyi. Tak ada sembunyi, semua orang tahu. Semua sibar. Tapi depa sembunyi-sembunyi tahu, berkembang saja. Tak biar benar dah tu. Siapa dia tu? Mereka itulah yang disebut, mereka itulah sekalian, mereka itulah yang zalim. Mereka itulah yang zalim. Orang yang sentiasa berbisik-bisik, bersembunyi, bagaimana nak bagi orang lupa Quran, bagaimana nak bagi binasa Quran, bagaimana nak bagi orang tak baik Quran, bagaimana bagi umat Islam secara khusus tak mau bagi pegang pada Islam. Ini rancangan mereka, cara sembunyi. Rancangan dah ada di zaman tu, 1400 tahun dulu. Sebab itu mereka lah yang zalim, kata Allah Ta'ala. Mereka itulah yang zalim sekalian. Apa dia kata mereka? Kata mereka itu, hal haza illa basharun mislukum. Ini dia bertuju pada Nabi Muhammad. Tapi tadi ada perancangan. Dia memperolok-olok Quran. Mereka cari jalan supaya Quran itu orang tinggal, bagi orang banyak fasid. Itulah orang yang zalim. Lain di antara kezaliman mereka, apa lagi? Kata mereka tu, hal haza illa basharun mislukum. Tiada ini Muhammad itu melainkan manusia umpama kamu juga. Yang hampa duk beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun sahabat kamu juga. Pengikut-pengikut mereka ni tengok sahabat tu lah, Nabi Muhammad pun orang juga. Tapi Muhammad ni bukan semacam orang. Muhammad ni diwahyukan oleh Allah Taala, dia beri mukjizat. Atau dia kata, tidak Muhammad itu melainkan manusia umpama kamu juga. Maka barang yang ia bawa datang itu sihir. Yang sebut sihir ni bukan di zaman Nabi Muhammad SAW saja. Di zaman Nabi Allah Isa AS pun sebut sihir juga. Tu yang hampa dengar baca, dia Nabi Muhammad baca tu ialah sihir. Sebab zaman tu berkembang biak dengan sihir. Bila Nabi Muhammad kata lagu tu, mereka tak boleh buat satu ayat, dia berkata sihir. Senang ya. Sihir lah ni. Tiada ini Muhammad, hal hadza illa basharun mislukum. Tiada ini Muhammad itu melainkan manusia seumpama kamu juga. Maka maka barang yang ia bawa datang itu sihir. Apa yang dia kata tu sihir semua. Orang tu zaman sihir banyak. Maka orang percaya. Dia mereka percaya. Jadi Allah sihir kan. Sama juga dengan zaman Nabi Allah Isa AS. Zaman Nabi Allah Isa AS lagi dahsyat. Minta kepada Nabi Allah Isa supaya turun makanan daripada langit. Dia pernah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beriman kepada Nabi Allah Isa, yang Nabi Allah Isa ni Nabi. Minta kepada Allah Taala supaya turun makanan daripada langit. Kami nak makan makanan tu, baru kami nak beriman. Nabi Isa pun minta doa kepada Allah Taala, pakai pakaian, berdiri sembahyang, minta doa, ya Allah ya Tuhan, turunlah hajirangan pada, turunlah ya Allah, turunkanlah makanan daripada langit, ma'idatan minas sama'. Allah Ta'ala turun makanan daripada langit, turun makanan daripada langit, mereka makan dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Makan, turun makanan, nampak makanan tu turun, roti, ikan, makan habis, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah Isa AS. Bila balik pergi berjumpa dengan kawan-kawan mereka di kampung mereka, di ceruk rantau, di tempat mereka duduk tu, kami dah beriman dengan Nabi Allah Isa AS, kami beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Allah Isa AS, dah kami makan hidangan daripada langit yang orang tak pernah makan, maka kami beriman. Orang kampung mereka kata apa? Orang Qariah mereka kata apa? Itulah hampa terkena sihir Nabi Allah Isa AS. Bila kata sihir Nabi Allah Isa AS, duk beriman dah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah Isa AS, murtad balik.
Ambil lagu tu. Allah Ta'ala laknat mereka jadi babi. Kata babi, kanak-kanak tak ada. Begitu. Bila kata sebut sihir saja, habis, tak bermakna. Di zaman Nabi Muhammad pun mereka cuba nak bawa perkara tu mai datang kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau orang di zaman Nabi Muhammad SAW ikut macam zaman Nabi Allah Isa AS. Baik. Satu. Maknanya mereka kempen kepada orang-orang pengikut-pengikut yang ada bersama dengan Nabi Muhammad ataupun orang mereka sendiri, hampa nak ikut Muhammad apa? Muhammad ni orang biasa macam kita juga, dia ni bawa sihir. Orang yang percaya pada sihir tinggal, tak percaya kepada Nabi Muhammad. Apa ta'tuna sihra wa antum tubsirun, maka jangan kamu ikut orang sihir dan kamu ketahui bahasanya yang ia datang sihir itu. Hampa saya ikutlah. Tu saya ikutlah Nabi Muhammad SAW tu sebab dia sihir. Lain tak ada dah. Dia ayah lain tak ada dah. Dia ayah yang nak mendukung Nabi Muhammad tak ada. Publicity untuk Nabi Muhammad tak ada. Depa saja yang yang menjalankan apa ni, dia ayah tu, depa je orang nak menyembelahi Muhammad tak ada. Hampa jangan percayalah kepada Nabi Muhammad. Yang tu, orang yang nak kata percayalah Nabi Muhammad tak ada. Cuma Allah Ta'ala saja yang tolong Nabi Muhammad SAW. Orang yang nak backing Nabi Muhammad tak ada waktu itu. Hampa ikut juga, Muhammad tu ialah orang yang sihir. Bila sebut sihir, takut. Dan kamu ketahui bahasanya yang ia datang itu sihir, yang dia buat datang itu sihir. Habis. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ni dia nak kenal lah. Apa jawab Nabi Muhammad? Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'un alim. Kata Nabi Muhammad seperti yang firman Allah Ta'ala, kata olehmu ya Muhammad, Tuanku itu ketahui ia akan perkataan yang jadi pada dalam langit dan bumi, dan ialah Tuhan yang amat mendengar lagi amat ketahui barang yang mereka itu berbisik-bisik. Kata Nabi Muhammad. Qala, kata Nabi Muhammad, kata olehmu ya Muhammad kepada mereka itu. Nabi Muhammad nak jawab apa? Persoalan yang dapat keluar tu Nabi Muhammad nak jawab apa? Allah Ta'ala kena bagi tahu pada Nabi Muhammad apa jawapan yang nak jawab. Bukan Nabi Muhammad saja keluar daripada pemikiran dia. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ajak dia macam mana nak jawab kepada orang musyrikin ni. Nak jawab kepada orang kafir ni. Sebab tu kalau kita benar-benar ni nak berdebat dengan mereka, jangan bagi pandangan kita cara seluruhnya. Jangan bagi pandangan kita, jangan otak kita, kena bagi pandangan melalui ayat Al-Quran. Boleh. Kalau bagi dengan logik akal kita, depa pun logik akal depa lebih dahsyat daripada kita. Kena bagi pandangan yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintah, seperti mana Nabi Muhammad SAW nak jawab pada mereka. Apa Nabi kata? Kata olehmu ya Muhammad, dalam satu qiraat dia kata qul. Dalam kita baca, kalau hafal dia kata, kita baca hafal dia kata qul, kata olehmu ya Muhammad. Tapi dalam ayat ni dia kata qala, kata Nabi, kata olehmu ya Muhammad, Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas samiul alim. Kata olehmu ya Muhammad, Tuhanku itu ketahui ia akan perkataan yang jadi pada dalam langit dan bumi. Perkataan yang hampa keluar tu semua Allah Ta'ala rakam, semua Allah Ta'ala dengar. Perkataan-perkataan yang jadi dalam langit dan bumi ni semua Allah Ta'ala tahu. Ni yang kita bercakap ni semua Allah Ta'ala tahu. Kita lepas kita bercakap, surah kita pergi mana, Allah Ta'ala tahu surah tu datang mana. Sampai bila? Sampai di alam mahsyar kelak. Sekian-sekian hari dia kata. Kita pun kalau orang kata, orang janji satu-satu perjanjian dengan kita, kita ingat sekian hari bulan, jam sekian, di mana, tempat mana dia kata. Kita tahu, kita ingat.
Tapi Allah Ta'ala bukan macam tu. Keseluruhan perkataan-perkataan yang ada di dalam langit dan bumi, termasuk perkataan binatang, bunyi-bunyi suara binatang, bunyi suara manusia dan sebagainya, semua di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Apa burung apa bunyi pun Allah Ta'ala tahu. Semut bercakap pun Allah Ta'ala tahu. Sampai zaman Nabi Allah Sulaiman AS, apabila tentera semut nak lalu daripada satu daerah nak pergi ke satu daerah, berpindah daerah mereka, lalu di kawasan perjalanan Nabi Allah Sulaiman AS dengan bala tenteranya, Nabi Sulaiman kata, hai rakyatku, jaga di depan kamu tu ada tentera semut berpindah satu daerah ke satu daerah, jaga kamu jangan terpijak mereka. Semut tahu. Ajak semut kata, hai semut sekalian, masuklah kamu di dalam lubang-lubang kamu, sebab di jalan ini, lorong ini, tentera Nabi Allah Sulaiman akan lalu, dia akan pijak kita. Masuk. Nabi Allah senyum, Nabi Allah Sulaiman senyum. Nabi Allah Sulaiman senyum dengar ucapan semut tu, jaga kaum dia, jangan bagi terpijak, jangan bagi kaum Nabi Allah Sulaiman terpijak, jangan bagi tentera Nabi Allah Sulaiman pijak. Nabi Allah senyum, Nabi Allah Sulaiman tersenyum. Cerita tu dalam surah An-Nahl. Baik. Kata olehmu yang Muhammad, Tuhanku itu ketahui ia akan perkataan yang jadi pada langit. Perkataan-perkataan apa yang jadi pada langit semua Allah Ta'ala tahu, dan bumi. Semua kita tahu. Kita ni ada teknologi moden, kita tahulah, siapa bercakap di mana pun kita boleh tahu ni. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu lagi pada tu. Baik. Dan dialah Tuhan yang amat mendengar lagi amat ketahui barang yang mereka berbisik-bisik. Yang ni baru straight to the point kepada orang yang dok sembang, dok bercakap, dok bisik, dok rasa untuk untuk berbisik-bisik dalam mesyuarat mereka, mesyuarat tertutup tak bagi orang tahu. Allah Taala tahu, kata Nabi Muhammad SAW, tujuan apa hangpa nak buat, semua Allah Taala tahu. Bila dia dengar, puak-puak ni dengar Nabi kata begini, baru dia patah. Pasal apa? Allah Ta'ala yang beritahu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad beritahu kepada mereka. Baru dia sedar. Yang hampa kata hampa duk berbisik-bisik, Nabi Muhammad tak tahu. Tapi bila turun ayat ni, hampa duk bisik-bisik tu, Nabi Muhammad cerita pada mereka, Allah Ta'ala tahu apa yang hampa bisik-bisik kemarin. Hampa duk bisik sama-sama apa yang tentang Al-Quran ni, Allah Ta'ala tahu. Baru terbungkak rahsia mereka, baru takut. Wa huwa sami'un alim. Tuhan yang amat mendengar lagi amat ketahui barang yang mereka itu berbisik-bisik. Kemudian bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir. Wallahu alam. Kita berhenti dekat tu sebab lepas ni ada majlis yasin ke tahlil ke. Aqulu qawli hadza Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah.